أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sambungan bacaan kitab Hidayatul Sibyan, muka surat 28, baris yang ketiga. Dan sunat bahawa membanyak ia daripada menyebut La ilaha illallah. Mudah-mudahan dijadikan dia akhir kalamnya daripada dunia dan mati akan dia atasnya. Dan sunat bagi setiap orang, sama ada sihat ataupun sakit, terutama orang sakit lah, dia mengucap kalimah La ilaha illallah atau berzikir dengan kalimah La ilaha illallah banyak-banyak, hingga boleh dijadikan kalam tersebut kalam yang penuh di lidah dan juga di hatinya ketika dia berada di atas dunia, sampailah pada pengakhiran hayatnya dia mati dalam keadaan kalimah tersebut berada di lidah dia. Dan sunat bagi sekalian orang yang hadir padanya, pada orang sakit, mendoa baginya dengan tiap-tiap imannya dan mati akan dia dengannya dengan iman. Makna orang yang hadir padanya, orang yang ada di sekeliling orang yang sakit ni, hendaklah sentiasa berdoa supaya dia yang sakit ni hati dia dalam keadaan iman. Dan sunat pula dan sunat mengajar akan dia La ilaha illallah. Ini dipanggil talqin mayit. Mengajar kalimah, talqin kalimah La ilaha illallah di telinga orang yang nazak. Sunat mengajarkan dia La ilaha illallah jika tiada berkata ia akan dia. Jadi bila sampai orang tu dia nak mati ataupun nazak, sunat orang yang ada di sekitar itu mengajar dia dengan kalimah La ilaha illallah. Syarat yang katakan kalimah tauhid, kerana nak untuk mencapai, kenapa sunat kita katakan kenapa sunat ditalqinkan di telinga orang yang nak mati dengan kalimah La ilaha illallah, iaitu dengan dalil laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah atau kama qala. Hendaklah kamu talqinkan orang yang hendak mati, hendaklah ditalqinkan, mana mengajar, talqin itu mana mengajar, akan orang yang nak mati, mautakum itu mana orang yang nak mati, dengan kalimah la ilaha illallah. Laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talqinlah mayat kamu, orang yang nak mati, dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi kita nak dapat tu, kenapa? Kerana nak capai man akhiru kalamihi la ilaha illallah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam dia
dia dapat menyebut la ilaha illallah, maka dia ahli syurga. Dia masuk syurga. Maka untuk mencapai itu, sunatlah kita mengajarkan orang lain yang nak mati dengan kalimah la ilaha illallah. Itu salah satu daripada kebajikan yang kita lakukan yang terakhir dalam hayat orang yang hidup ni, sebelum dia mati. Yang mana kita termasuk daripada golongan yang dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu bertolong-tolongan atas melakukan pahala kebajikan, dan hendaklah ada ketakwaan, dan jangan kamu bertolong-tolongan atas dosa dan udwan, permusuhan kepada Allah, atau terhaka pada Allah. Jadi kita ajar dia, cara mengajarkan dia tu dengan kata kita pergi ke telinga orang yang sakit nazak ni, dan kita sebut la ilaha illallah, bukan sebut asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu bukan. Sebab kita nak capai kalimah la ilaha illallah tu je. Dan bukan suruh dia mengucap. Maknanya kita tahu dia mengucap. Dia bukan suruh dia mengucap. Tapi kita laktinkan kalimah la ilaha illallah tu supaya masuk dia dalam hati. Sekurang-kurangnya kalau tak disebut pun dia, kalimah tu ada tersemat dalam hati. Sampailah sunat mengajar, kata sebahagian kitab, sunat mengajar dia 3 kali la ilaha illallah di telinga dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setengah kata ajar dia sampai dia sebut, sampai dia boleh sebut la ilaha illallah tu kembali, supaya akhir kalam dia tu dengan la ilaha illallah. Tapi kalau berlaku dia menyebut la ilaha illallah, kemudian dia minta air, contohlah, atau dia bercakap perkara lain daripada tu, maka batallah talqin tadi. Sunat ditalqinkan kembali supaya tidak terhasil atau terjadi dia bercakap lain daripada kalimah la ilaha illallah selepas tu. Jadi tak dapat fadilat tu. Okey, dan sunat membaca Yasin pada sisi muhtadir, orang yang hadir lah, supaya mudah keluar rohnya. Jadi bila dah sakit teruk, sunat baca Yasin pada orang yang sakit tu. Tu yang jadi orang takut bila kata dah sakit, panggil baca Yasin, dia kata ni aku tak mati lagi lah, kata dia. Dia ada 2 sebab membaca Yasin. Satu, membaca Yasin minta bagi hidup. Itu doa untuk bagi sihat. Yang baca Yasin muhtadir ni, baca dekat orang sakit tu. Baca untuk doa bagi lega orang sakit ni, dia bukan semestinya daripada orang sakit tu. Orang yang nak mati ni dekat, yang kita kata dekat telinga dia lah. Untuk supaya kita pohon kalau dia nak keluar roh, mudah keluar rohnya. Maka apabila diyakin, syaratnya diyakin, dan apabila diyakin akan matinya, tu ya bukan ba tu, diyakin. Lagi baca dibakin. Jika apabila diyakin akan matinya, mana tanda mati? Kalau doktor tahulah, dah tak bernafas, tidak ada nadi, mata dia dah tak bercahaya, itu tanda matilah. Setelah dikejam akan 2 matanya, makna dipejamkan, ditutup rapat, sunat tutup rapat mata dia, dan lembut segala sendi-sendinya. Ni kena tahulah, anak-anak
Dia pasti kena tahulah benda ni, sebab semua kita akan menghadapi mati. Ibu bapa kita dan saudara mara kita. Taklah kita tertunggu-tunggu bila dah mati berlaku kematian. Kita tunggu orang kampung datang atau orang masjid. Kadang-kadang masjid ada urusan lain. Orang yang nak menguruskan benda tu tak ada. Jadi kaum keluarga yang sebenarnya menguruskan terlebih dahulu mayat yang ada di rumah. Jadi bukan meratap semata-mata. Ya. Dah mati, tutupkan mata dia, sunat. Kita tutupkan mata dia dan lembutkan sendi-sendinya. Ambil minyak lah. Lembutkan sendi tu dengan ambil minyak. Minyak apa pun tak apalah. Minyak masak pun boleh. Ya. Bunyi angin bau pula. Bubuh pada sendi-sendi tangan, siku, lutut, jari mari, supaya apa, dia tidak jadi keras tubuh badan dia, susah untuk memandikan nanti kalau dilewat-lewatkan. Jadi sementara dia masih panas badan dia tu, lembut-lembutkanlah dengan minyak. Okey. Dan diletakkan dia terlentang. Sunat diletakkan mayat yang sebelum dimandikan, iaitu terlentang. Hunjur kaki kepada kiblat. Kaki kena hala ke kiblat. Sunat ni sunat ni. Ni satu-satu yang kita kena tahulah. Dan ditutup akan dia dengan kain. Sunat ditutup muka dia tu dengan kain nipis supaya keluar hawanya, supaya panas haba badan tu boleh keluar cepat. Dan sunat disegera dengan mentahjis akan dia. Mentahjis tu bahasa Arab campur bahasa Melayu. Mim tu me tu bahasa Melayu, tahjis tu bahasa Arab. Apa maksud dia? Tahjis tu menyenggarakan. Tahjis tu menyenggarakan. Jadi menyenggarakan mayat. Mentahjiskan mayat. Sunat cepat, bukan bertangguh. Maka siapa yang lebih aula untuk disenggarakan mayat ni? Orang yang paling dikasihi. Untuk menguruskan dia mandi, menguruskan dia berkapan sebagainya. Dalam keluarga, dia bukan ikut siapa besar, siapa hebat. Dia kira siapa yang lebih dikasihinya daripada kaum keluarga tu. Kalau ikut hukum untuk menyenggarakan mayat ni, dia lebih aula sangat-sangatlah, bukan dari kalangan orang luar. Dia daripada keluarga sendiri. Tapi terbalik kita hari ini, semua kita main upah lah. Daripada orang Arab sendiri dah macam orang Mesir sendiri, mereka dah abai dah tentang hukum-hukum ni, maka mengambil upah. Jadi kenapa disuruh kita ni untuk menyelenggarakan sendiri? Kerana takut berlaku ada aib-aib pada si mayat. Bila berlaku aib-aib pada si mayat, tidak akan dijadikan cerita tu viral. Macam sekarang ni lah. Jadi sebab itulah orang yang nak mandikan mayat ni bukan sembarangan. Hendaklah orang yang sangat amanah. Sangat amanah. Dia tak boleh menceritakan aib mayat tu. Haram. Jadi kalau kaum keluarga, dia tak akan menceritakan lah kalau berlaku apa-apa yang aib. Itu dalilnya jelas. Kena ingat, nanti cerita pasal mayat mandi ya. Memandikan mayat ni, dia tak, kalau bolehnya jangan lebih pada 3 orang. Kerana kalau ikut sunnahnya, ketika Nabi wafat, yang memandikan dia adalah Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ni, dia duduk dekat Nabi, kemudian ditutup tempat mandinya, kemudian ada seorang yang membantu untuk
menghulurkan air. Orang yang hulurkan air ni dia tak tengok pun mayat Nabi. Kerana itu dalil menunjukkan bahawa wajib menjaga aib tu. Nak menjaga aib. Memanglah Nabi tak ada aib. Tapi itulah dikatakan amanah untuk memandikan mayat apa semua ni keluarga dulu. Jadi keluarga dia ada hak menghalang orang lain untuk masuk, untuk melihat. Itu pengajaran. Kalau ikut sahabat memang nak berebut-berebut lah nak mandikan Nabi SAW. Tapi itu taat mereka dengan hukum. Jadi hari ini yang menjadi bimbangnya apabila kita tengok mandi mayat ni di rumah-rumah, terutama di rumah-rumah teres, tempat mandi mayatnya di rumah bukan di masjid. Kemudian mandinya pula di ruang push kereta atau sebagainya ditutup dengan kain. Ramai je orang nak pergi tengok orang bagi mandi mayat. Kita pun pelik. Selalunya tengok gitulah. Bila dimandikan di rumah, dia ada orang yang dia kalut nak pergi intai, nak pergi tengok, dah ditutup dah kain tu, hukumnya haram. Sebab ini untuk orang keluarga je. Kecuali orang keluarga tu, pihak keluarga tu membenarkan orang lain dengan diwakilkan pada orang lain untuk memandikan. Tukang mandi lah. Yang lain pada yang diwakilkan tu tak boleh masuk. Ini bukan benda yang kita kata untuk main-main, untuk berseronok, untuk ambil pengalaman. Dia bukan. Nak tahu mandi mayat, belajarlah. Bukan untuk jadikan tontonan pada orang ramai. Ini boleh berlaku haram. Kerana boleh berlaku melihat aurat si mayat. Orang yang amanah sahaja yang boleh tengok. Okey, ketahui olehmu, kata dia, bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf atas jalan fardu kifayah mengerjakan dengan mayit yang muslim, yang lain daripada syahid dan yang lain daripada kanak-kanak yang gugur. Itu 4 perkara. Okey, jadi kalau dah kata dah mati, berlakulah hukum fardu kifayah atas setiap mukallaf. Iaitu hukum fardu kifayah menyelenggarakan mayat. Itu senang fahamlah. Okey, kecuali orang yang syahid. Dia hanya tanam. Dan kanak-kanak yang gugur. Bayi yang gugur. Okey, nanti kita sebut gugur tu macam mana. Gugur ni pada istilah fiqh, kena faham tu apa istilah gugur. Gugur pada istilah fiqh, kita fiqh adalah bukan melahirkan. Bukan melahirkan. Gugur ni dia tak diperwajibkan sesuatu pun. Yang kata melahirkan ni mana pertama dia mesti 6 bulan ke atas. Itu tak ada menggugur, dia kata lahir mayat, lahir bayi yang mati. Okey. Kemudian bila dia dah 6 bulan ke atas dalam kandungan, sama ada dia bernyawa ataupun tidak, maka dikatakan dia itu adalah beranak, bukan gugur. Walaupun kita kata istilah kita gugur, pada istilah fiqh dia adalah beranak. Yang keluar sebelum daripada 6 bulan, maka dikenali gugur. Jika yang keluar itu tidak berupa sifat dan tidak bernyawa. Okey. Baik, jadi kalau gugur tidak wajib sesuatu atasnya. Pertama wajib fardu kifayah setelah kita dapati ada mayat, yakin dia mati. Pertamanya dimandikan dia jikalau matinya sebab tenggelam air sekalipun. Apa maksud dia? Dia mati kerana
lemas dalam air. Dah tentulah penuh badan dengan air, buat apa nak pergi mandi lagi. Ya, tetap juga dimandikan dengan niat mandi mayat. Okey. Keduanya dikafankan dia. Itu wajib. Wajib dikafankan. Ketiganya disembahyangkan atasnya. Keempat ditanamkan dia. Ini empat perkara yang wajib fardu kifayah kepada terhadap orang yang mati. Okey, adapun kafir yang lain daripada harbi. Kafir yang lain daripada harbi, kafir apa? Kafir mu'amman, kafir zimmi, kafir apa lagi? Kafir muahid. Kafir ni ada banyak lah. Satu kafir harbi. Kafir harbi ni kafir yang harus kita berperang dengan dia. Ya, yang boleh kita berperang dengan dia, namanya kafir harbi. Mereka ni musuh Islam. Yang keduanya kafir zimmi, iaitu kafir yang duduk di bawah pemerintahan kerajaan Islam dan mereka mematuhi segala perintah Islam. Maka namanya zimmi. Dia dihormati sedikit. Kemudian kafir mu'amman. Kafir ni dia minta aman. Dia minta leraikan perang. Dia minta kita diberikan keselamatan pada dia. Ada perjanjian. Yang keempat adalah kafir muahid, yang ada perjanjian antara kita dengan, kita kata contohnya dengan visa hubungan negara atau sebagainya, itu dipanggil muahid. Dia berjanji tidak akan menyerang orang Islam atau menyakiti orang Islam. Kita pun buat perjanjian gitu, maka tak boleh menyerang dia lah. Dengan syarat dia tidak melanggar perjanjian tersebut. Dan murtad. Murtad ni dia kafir. Murtad orang Islam yang keluar daripada agama Islam, namanya murtad. Jadi murtad dengan harbi ni kategori dia sama rata. Maka wajib atas kita kafankan dia. Wajib atas kita kafankan dia, si mayat tadi, yang lain daripada harbi dan murtad. Maknanya kalau harbi dan murtad tak boleh. Maksud kata macam mana pula kafir zimmi kita nak pergi kafan dia? Maksud kata kalau dia tidak ada waris, dia tidak ada siapa yang nak menyegarahkan mayatnya, maka orang Islam yang pergi tanam dia. Kafir zimmi ni tak disembahyangkan, tak dimandikan, ditanam, tapi dikafankan dia. Masuklah. Okey. Dan ditanam akan dia, dan haram disembahyang atasnya, dan harus dimandikan dia. Kalau nak dimandikan boleh tak kafir ni? Boleh. Tapi bukan sunat. Boleh saja, tak haram. Dia nak diuih, mandi, sebagainya. Okey. Dan ada pun mayat yang syahid. Dan ada pun mayat yang syahid. Syahid ni syahid mu'arakah. Iaitu orang Islam yang mati ia kerana berperang. Bukan kerana sakit. Bukan kerana tenggelam. Itu bukan syahid tu. Mayat yang syahid iaitu orang Islam yang mati ia kerana berperang dengan kafir. Ya, berperang dengan kafir. Kalau berperang sama sendiri tak boleh dihukumkan sebagai syahid. Kerana dunia atau kerana meninggikan agama Allah, dia mempertahan. Dunia tu apa? Kerana mempertahankan negara dia. Dia bukan kerana kalimah Allah. Itu pun masuk syahid, berperang. Dengan syarat dia berperang dengan kafir lah. Untuk mempertahankan negara dia. Termasuk dia tu sebagai syahid. Tapi kalau mati lain daripada sebab berperang dengan kafir, hukumnya bukan syahid mu'arakah. Mu'arakah. Iaitu
kena mandi, wajib mandi, semayang dan dikafankan, ditanam. Maka wajib dikafan akan dia dengan kain yang dipakai berperang yang mati bagi syahid mu'arakah ni. Ia di dalamnya, dia tak payah buka baju tu. Dan jika tiada cukup, ditambahkan dia. Kotlah terkoyak nampak auratnya, maka ditambahkan kainnya. Dan wajib ditanamkan dia dan haram dimandikan dia. Dan haram disemahyangkan atasnya. Kalau orang tanya kenapa orang yang syahid peperang ni diharamkan mandi apa semua, sebab dia jadi bukti kepada kepeperangan dia tu. Kata ulama hikmahnya kerana segala darah-darah, baju-baju perang dia tadi yang kena darah, ya, akan jadi bukti di akhirat esok. Dia bawa bukti dia sekali. Kata dia mati syahid, dia mati berperang. Maka sebab tu haram dibasuh baju dia, haram ditanggalkan bajunya, haram kita mandikan dia kerana akan hilang buktinya. Ini perintah Allah lah. Logik ke tak logik, masuk akal ke tak masuk akal, ya, itu cerita lain. Ini hikmah Tuhan jadikan. Kenapa Tuhan nak jadikan bukti tu? Itu kehendak Allah lah. Nak kata apa, itu dah syukur syarak Tuhan. Ya, kita tak boleh kata apalah. Kita tak patuh dan ikut perintah. Tapi ditahulah, itulah hikmah dia. Kalau tak ada bukti pun Tuhan tahu kalau ikutnya. Tapi itulah hikmah Tuhan nak tunjukkan maha adilnya. Allah Ta'ala melaksanakan hukuman ke atas manusia di akhirat esok, sehingga kan diambil bukti-bukti tersebut. Okey, jadi oleh kenapa diharamkan semayang atas mereka? Kerana mereka tak dimandikan. Bila haram dimandikan, tak bolehlah semayang ke atas mayat mereka tu. Bukan masalah COVID. Masalah COVID kena semayangkan, ditayamumkan dan sebagainya. Kerana dia bukan berperang. Cuma ada soalan semalam orang tanya dalam masalah COVID ni macam mana. Okey, kalau ikut pada mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia syaratnya adalah kena mandikan, dan kalau tak boleh dimandikan adalah tayamum. Dengan syarat-syarat je lah. Jadi kalau kita kata sekarang ni nak tayamum, dia tayamum atas bungkusan, atas pakaian. Dia bukan tayamum atas diri mayat sekarang ni. Dia tayamum, kita tayamum pakai syarat, dia kata. Istilahnya tayamum syarat. Mana tak sempurna lah tayamumnya. Sama ada dia berbalut badan dia dan tayamum. Jadi kalau ikut dalam pengiktirafan mazhab Syafi'i, ianya tidak sah. Maka tak boleh dimandikan dan tak boleh disemahyangkan. Okey, tetapi berlaku khilaf antara Imam Ramli dan juga Syekh Ibn Hajar di dalam masalah kanak-kanak ataupun orang yang belum berkhatan yang tak boleh dimandikan dengan sempurna, maka ditayamum. Kemudian Imam Ramli mengatakan tayamum pun tidak sah kerana dia kata belah bawah kuluf atau tempat orang yang belum khatan tu, dia kata ada najis. Selagi mana ada najis, tayamumnya tidak sah. Tayamumnya tidak sah sebab ada najis. Maka dikata Imam Ramli tak perlu semahyangkan, ya, kerana haram disemahyangkan, terus pergi tanam. Dimandikan, ditayamumkan juga, kemudian ditanam dia. Kata Ibn Hajar, boleh ditanam dan disemahyangkan, ditanam, kerana itu dah masuk darurat. Ini ada khilaf. Jadi kita bolehlah qiyas kepada situ, ya. Tak boleh orang nak COVID-19 ni, orang yang kena penyakit ni, yang mati dengan sebab COVID ni, dia tak boleh nak diselenggara dengan sempurna, ditayamum atas dasar keringanan Ibn Hajar, maka kita tayamum sekadar mampulah dan disemahyangkan dan ditanam. Dan adalah fatwa dah keluar dah benda tu, ya, mungkin ada qaul-qaul yang meringankan dalam masalah tu. Tapi kalau kita rujuk balik pada kalam Imam Ramli, dia agak strict lah dalam bab ni.
Dia tak benarkan selagi mana tak sempurna dua-dua taharah, sama ada dimandikan ataupun ditayamumkan dengan sempurna, maka tidak boleh disembahyangkan pada pandangan Imam Ramli. Pada secara umum, bukan pada khusus. Pada umumnya, Syekh Ibn Hajar, dia agak keringanan dalam masalah tu, dianggap selagi mana benda tu darurat yang memudaratkan untuk melaksanakan tugas, maka dia buat syarat je lah untuk tu, dan terus disembahyangkan juga. Jadi arahan daripada Jabatan Agama Islam dan sebagainya tu dah ada dah fatwa-fatwa dan mana rujukan kaulnya. Berbeza dengan kita mengaji fiqah lah. Dia tidak menyeluruh fatwa daripada semua ulama'. Okey. Itu wallahu alam bisawab. Bukan ditinggalkan, diabaikan kerana dihukumkan dia sebagai mati syahid. Itu salah silap lah. Boleh ada berlaku orang nak fatwakan mengikut Ibn Ramli, boleh saja, selagi mana mayat tu tidak sempurna untuk dimandikan atau ditayamumkan, tanam terus. Itu dasar tu boleh ditaklid. Siapa nak taklid pada Imam Ramli, tak payah sembahyang, tanam terus. Siapa nak taklid pada imam-imam mazhab lain ataupun pada pandangan ringan Ibn Hajar, dianggap darurat, ya, disembahyangkan juga. Ya. Itu khilaf lah. Tapi tidak ada ulama kata kerana mereka ni mati syahid. Tidak berlaku lah. Sebab syahid yang dimaksudkan tak mandi tak apa, itu syahid berperang. Ini bukan berperang dengan kafir. Dan ada pun kanak-kanak yang gugur. Ini cerita kanak-kanak balik ya. Ini kena faham. Iaitu kanak-kanak yang gugur, ia padahal belum sempurna 6 bulan. Jadi belum sempurna 6 bulan dipanggil gugur. Masa kandungan. Maka hukumnya, jika tiada zohir padanya tanda-tanda hidupnya. Jadi berbeza juga situ. Kalau dia lahir sebelum cukup 6 bulan, namanya gugur. Okey. Dia memang keluar bayi tu belum cukup 6 bulan. Dia nak 6 bulan satu lazah. Maknanya 6 bulan cukup. Kurang sikit pada 6 bulan tak dikira sebagai melahirkan. Okey. Kemudian, katakan lagi sehari nak cukup 6 bulan. Lagi sehari nak cukup 6 bulan dalam kandungan. Okey. Bila gitu, tapi masa gugur tu, dia hidup. Bila hidup, dia kira hukum lain pula. Dia bukan macam beranak. Okey. Tiada zohir padanya tanda hidupnya. Jadi kalau kata gugur ni, keluar umur 6 bulan dalam kandungan, sebelum 6 bulan, dan tidak ada tanda hidupnya, dan tiada zohir pula kejadian anak Adam. Tangan tak ada lagi, kepala tak ada lagi, kaki tak ada lagi, tak nampak zohir dia sebagai anak Adam. Dia ketui daging bulat je ke misalnya, maka tiada wajib atas kita suatu daripada yang 4 perkara itu. Maknanya tak wajib, tak wajib dimandikan, tak wajib dikafankan, tak wajib ditanamkan. Kalau ikutnya, tanam pun tak wajib sebab dia tak kira jadi manusia lagi sebab dia mati dalam perut. Tetapi sebagai dia tu adalah keturunan Adam, sunat dibalutkan dia. Sunatnya lah, bukan wajib. Dengan kain dan ditanamkan dia. Mandi semayang tak boleh. Mandi kalau nak jurus-jurus lah. Tak ada masalah. Bukan mandi syar'i lah. Jurus lah. Dan ditanam terus, tak payah semayang. Dan jika tiada zohir daripada tanda hidupnya, tetapi ada zohir padanya kejadian anak Adam, okey, keluar tu mati bayi tu. Keluar daripada perut tu mati daripada. Tetapi ada bentuk anak Adam, maka wajib atasnya kita kerjakan padanya 3 perkara je. Yang lain daripada semayang. Jadi kalau kita tengok dia gugur tu mana bawah 6 bulan, ingat tu, bawah 6 bulan, 5 bulan misalnya gugur. Kemudian tengok
Tok bidan ke siapa ke tengok ada kepala, mata, mulut apa semua tak. Sempurna tak kejadian sebagai anak Adam. Oh, dia kata dah ada jari apa semua keluar dah, kaki apa semua keluar dah, adalah rupa dah. Maka dia dihormati walaupun dia gugur. Apa nak buat? Dia buat semua perkara kecuali semayang tak boleh. Haram semayang dia. Jadi dimandikan dan dikafankan dan ditanam terus tanpa disemahyangkan. Dan haram disemahyangkan di atasnya. Ni kena ingat lah. Ni banyak kes. Kita kata kes ni kes jarang berlaku. Tapi dia berlaku. Kita kata banyak tu makna berlaku merata tempat. Pengguguran ni hari-hari ada orang gugur. Ya, kalau ikutnya. Jadi pada sekitar kita jarang berlaku. Jadi kadang-kadang ni mati gugur macam mana nak buat ustaz kan. Kena tanya dulu gugur berapa umur. Berapa bulan dalam perut. Ustaz kena ingat lah tu. Berapa bulan dalam perut sekian. Ada rupa gaji kejadian tak? Adalah rupa tangan, kepala apa dah. Maka hidup dah masa keluar tu. Kena tanya tu. Dah matilah keluar tu, dah mati, disahkan memang tak hidup lah. Tapi ada rupa. Bila ada rupa, kena juruh dia, mandikan dia. Buat sendirilah, tak payah panggil orang lah. Tok bidan pun boleh buat sendiri. Juruh-juruh dia, niat mandikan atas mayatnya. Kemudian dibalut dengan kain. Pergi tanam lah. Dia tak boleh tak semayang. Jangan duk panggil orang talqin pula. Ni haru ni semua orang nak talqin ni. Sampai dah gugur pun nak talqin. Gugur tak payah talqin. Pergi tanam ni. Okey. Dan jika ada zahir padanya tanda hidup. Berbeza dalam masalah dia cukup lengkap macam orang lain. Dia keluar daripada perut mak dia belum cukup 6 bulan. Kemudian ada rupa paras muka apa semua macam anak Adam. Kemudian dia ada hidup. Hidup seperti bersuara. Dia keluar, sekejap. Contoh, bunyi. Itu hidup. Lepas tu dia mati. Itu hidup. Atau bergerak-gerak, jari dia keluar. Keluar jari dia genggam. Betul buka. Contoh dia. Itu hidup tu. Itu tanda hidup. Kemudian daripada keluarnya. Dan jika kurang daripada 4 bulan masa kandungan itu sekalipun. Baru 4 bulan tapi dah cukup lengkap. Mana nak tahu. Keluar suara ataupun bergerak. Maka iaitu seperti orang besar juga. Hukum dia balik pada 4 tadi. Macam orang lain. Iaitu mandi, kafan, semayang, tanam. Macam orang dewasa. Maka wajib kita kerjakan padanya 4 perkara yang tersebut itu. Ada pun kanak-kanak yang diperanakkan dia kemudian daripada 6 bulan. Ni cerita 6 bulan baru nama beranak. Dia tak kata gugur. Istilah fiqah. Kanak-kanak yang diberanakkan dia lepas daripada 6 bulan. Ini berlaku. Orang tanya ni berapa tahun lama tak lama dah. Dia kata kampung dia tu apa dasar dia imam tu hukum bila beranak dia hukum dia gugur, dia kata bukan beranak. Habis tu pergi tanam lah, tak payah semayang. Kemudian ada orang teringin nak tanya kita lah. Kita tanya balik berapa umur tu masa gugur. 7 bulan. 7 bulan tu kena semua tu. Jangan ingat, jangan duk main bantai je. Itu dah tanam ustaz punya, pergi semayang kat kubur. Ada pun kanak-kanak yang diperanakkan dia kemudian pada 6 bulan masa kandungannya, maka wajib kita mandi akan dia dan kafan akan dia dan sembahyang atasnya dan tanam akan dia. Tu dia. Lepas pada 7 bulan kena. Dia masuk tu dia kira melahirkan, bukan gugur. Gugur ni bawah 7. Dia faham ngaji dulu kata gugur tak payah buat apa, dia kata. Dia tak ingat tu. Ada syarat juga gugur kalau hidup macam mana. Kalau ada rupa bentuk macam mana. Jikalau keluar ia padahal mati dan jika tiada zahir pada kejayaan anak Adam sekalipun wajib. Jika diketahui akan dia itu anak Adam. Nampak? Gugur kena tanya dulu ibu tu yang tadi ni. Bapak dia ke? Dalam kandungan dah berapa bulan dah.
Ni gugur ni. Kita istilah gugur lah orang Melayu. Okey, kata dia apa ni dah 7 bulan dah. 7 bulan. Mati. Mati. Keluar tak ada apa pun, dia kata. Tak ada rupa budak pun, bulat je, dia kata. Pun begitu, tahu tak itu ada bulat tu adalah anak Adam. Bukan daging tumbuh, bukan tumur. Ataupun busung. Itu dia sebut, diketahui akan dia anak Adam tu. Lainlah kalau kata doktor kata yang keluar ni bukan anak rupanya, dia kata busung. Busung takkan nak pergi mandi semayang, buang je lah. Ni tak, ni memang anak dia lah tapi tak jadi anak. Anak dia tapi tak jadi anak. Hukumnya tetap juga dimandikan, disemayangkan, dikafankan, disemayangkan. Kerana keluar ia daripada ta'rif gugur. Gugur tu ikut hukum syarak adalah 7 bulan ke bawah. Atas 6 bulan ke bawah ke 7 bulan. 6 bulan ke bawah. 6 bulan ke atas, maka dihukum beranak. Bila beranak, dikira hukum macam orang dewasa. Syahadan bermula sekurang-kurang mandi. Wallahu alam. Nanti cerita pasal mandi pula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا في العارفين اللهم افتح علينا في العارفين اللهم افتح علينا في العارفين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما وتعظم شمسك برحمتك برحمة الله